seorang remaja di pedalaman Sabah. Pedalaman Sabah. Saya kenal sebab dulu saya pergi ke pedalaman di Pensiangan. Pensiangan ni pedalaman yang tuan-tuan boleh tengok apa nama ni kalau naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila habis barzakh, malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Bila ditiup sangkakala yang kedua, kesemua akan dikembalikan ruh dan kesemua akan hidup kembali. Bila tiup sangkakala yang pertama, mati kesemua yang bernyawa. Manusia keseluruhannya mati, tidak berbaki walau seorang. Jin kesemuanya mati, tidak berbaki walau seorang. Syaitan dan iblis mati kesemuanya, tidak berbaki walau seorang. Binatang mati kesemuanya, tidak berbaki walau seekor. Dan jangan lupa malaikat mati kesemuanya, tidak berbaki walau seorang. Ketika mana wujud kewujudan ini hanya tinggal Allah. Ketika itu Allah yang maha hidup, tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Lalu Allah pun bertanyakan, limanil mulkul yaum. Sila jawab pada hari ini, kekuasaan dan kerajaan milik siapa? Semua diam. Malaikat tak ada, jin tak ada. Manusia yang selalu mengaku berkuasa, mereka juga mati. Fir'aun kah? Iblis kah? Lalu Allah menjawab persoalannya. Bila Allah tanya, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan adalah milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Berkuasa. Tuan-tuan bayang, kalau saya ambil seekor semut yang mati, lalu saya letakkan di dalam sebuah makmal, saya panggil 1000 jurutera dan doktor, saya panggil 1,000,000 jurutera dan doktor, saya panggil 1,000,000,000 jurutera dan doktor, hidupkan seekor semut ini. Maka tiada teknologi yang boleh menghidupkan seekor semut ini. Baru kita faham yang paling berkuasa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali saja Israfil tiup sangkakala, sekali saja Allah hidupkan kembali Israfil. Allah arahkan Israfil tiup sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil pun ambil sangkakala yang berbentuk seperti tanduk itu, kata Rasulullah. Lalu ditiup sangkakala itu sekali saja. Dengan sekali tiupan itu dikembalikan tulang belulang, dikembalikan darah ke dalam tubuh setiap jin, setiap manusia, setiap binatang dan syaitan. Sekali ya, semua berjalan menuju ke mahsyar. Satu episod yang lebih panjang daripada dunia, lebih panjang daripada barzakh. Nas'alullah as-salamah. Mahsyar ni Allah Ta'ala nak bagi nampak, Allah Ta'ala buat perhimpunan di Arafah. Allah suruh kita berhimpun di Arafah. Musim haji ni, musim haji nak mai. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ada pengalaman buat haji waktu mengaji belajar di Syria dulu kan, diberikan ruang izin oleh Allah buat haji. Bila sampai di Arafah, tahun tu tak tahulah, dalam 2 juta orang mungkin, lebih kurang 2 juta di Arafah. Kesemuanya berpakaian serba putih, siapapun kamu. Kamu di Pertuan Agong, kamu Perdana Menteri, kamu Presiden, kamu Menteri Besar, baju kamu warna yang sama. Orang pesan dekat saya kan, Wadi satgi jangan keluar. Satgi bila sampai waktu wukuf masuk Zohor, jangan keluar, agak bahaya keadaan di luar sana sebab ramai. Anak muda kalau orang kata jangan keluar sebab ramai, kita pun tafsir sila keluar. Kena tengok apa jadi. Saya pun waktu tu 20-an, 22 ke 20 berapa tak ingat kan. Orang pesan jangan keluar, duduk dalam kemah, baca doa, munajat apa semua. Sebab di luar sana agak bahaya sebab ramai. Maka saya pun pergi seorang-seorang.
Keluar daripada kemah, saya pun pergi tengok. Ada apa? Ada orang lah. Saya masuk lagi dalam, sejuta orang. Bila sejuta, tuan-tuan, sejuta ni baru 5,000, 6,000. Malam ni sampai di luar sana. Sejuta. Tuan-tuan duduk di tengah-tengah, sejuta. Tuan-tuan pula tinggi macam saya. Memang nampak semua lah. Tuan-tuan, bila saya duduk di tengah tu, saya dah jinjat. Orang Kedah kata jinjat. Orang sini kata apa? Saya dah jengkit juga. Menggunakan seluruh ketinggian yang ada. Tak nampak? Dah jengkit dah. Sejuta. Lepas tu, bila duduk di tengah tu, semua orang tinggi, nak bernafas tak boleh. Kemudian nak keluar ke mana? Nak tuju ke mana? Tak tahu. 10 minit ke sini tak jumpa jalan, 10 minit ke sini tak jumpa jalan, orang makin ramai. Tadi orang pesan dah, jangan keluar. Bahaya. Subhanallah. Akhir sekali, minta dengan Allah. Bumi syurga. Seperti bumi syurga. Mekah, Madinah ni seperti bumi syurga. Kalau minta tak dapat, pelik lah tu. Adalah sesuatu tu. Bumi Mekah, Madinah ni, Arafah ni, doa dia makbul. Kita terlalu dahaga waktu tu, wahai Allah, dah tak boleh nak berjalan dah. Berjalan depan sikit je orang pergi air. Ni bumi Mekah, Madinah. Waktu tu kita sangat rasa, wahai Allah, nak balik kemah, tak mau keluar dah, insaf dah. Mohon buka jalan. Maka dibuka jalan balik ke kemah. Alhamdulillah. Baru 1 juta. Kalau 10 bilion, penduduk mahsyar bukan 10 bilion. Sebab manusia sahaja yang hidup 2022, 8 bilion baru manusia, belum lembu. Kenapa Ustaz sebut lembu? Sebab Allah Ta'ala sebut wa idzal wuhushu husyirat. Binatang pun dibangkitkan oleh Allah. Tuan-tuan tak boleh nak bayang luasnya. Sehingga Nabi sebut, kamu langkah ke hadapan pun pijak orang, kamu langkah ke belakang pijak orang. Ramai. Waktu tu tengok muka ayah, kita tak peduli. Kita tengok kiri, nampak mak, kita tak peduli. Ibu kita tengok muka kita, dia pun tak peduli. Dia tengok muka suami dia, dia pun tak peduli. Sebab setiap orang tahu, sekejap lagi sampai giliran nama dia akan dipanggil. Perbuatan dia akan disenaraikan dan dibentangkan satu persatu. Tak ada fikir hai orang dah. Yang mencari-cari aib orang ni pun ramai hari ni. Sengaja mencari aib dan salah. Kita ceramah 1 jam, kita bagi tahu kata Firaun ni manusia yang paling zalim. Firaun ni manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Sihir yang dia buat, yang berlaku pada zaman tu hebat. Kita cerita banyak, dia cari hak salah sikit tu. Yang menara Firaun berapa ketinggian. 100 maklumat, benda betul, benda bagus kita bagi tahu, sengaja pergi cari. Ni ada kumpulan di Malaysia ni. Kumpulan W. Dia Melaka ni, Exco Melaka, ketua menteri apa semua, Masya Allah, Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat. Tahniah tuan-tuan, negeri Melaka. Sangat menjaga. Seorang remaja di pedalaman Sabah. Pedalaman Sabah. Saya kenal sebab dulu saya pergi ke pedalaman di Pensiangan. Pensiangan ni pedalaman yang tuan-tuan boleh tengok kalau naik Asy'ariyah dan Maturidiyah. Masya Allah. Kita cerita 100 benda. Bagaimana para nabi berhadapan dengan Firaun semua. Tersalah sebut sikit, tinggi menara, yang tu yang dia canang, yang tu yang dibesar-besarkan dengan sengaja. Saya sebut dengan sengaja sebab ada orang bagi screenshot perbualan mereka. Benda ni kena bagi nampak besar, kena bagi nampak salah. Sampai kat saya. Bukan niat yang baik mereka ni. Hak buat perangai ni. Bukan niat yang baik, bukan dengan tujuan yang baik, bukan menyatakan kebenaran. Nak menjatuhkan seseorang. Kenapa lepas berlaku isu tinggi menara saya tak ulas? Sebab kebanyakan ahli akademik, ahli-ahli majlis fatwa, mufti-mufti tahu. Ni bukan kesalahan akidah. Salah sebut sikit saja. Seorang remaja di pedalaman Sabah. Pedalaman Sabah.
Saya kenal sebab dulu saya pergi ke pedalaman di Pensiangan. Pensiangan ni pedalaman yang tuan-tuan boleh tengok kalau naik bot dia tulis awas buaya tu. Pedalaman tu. No, saya pergi sampai ke pedalaman sana, ada 2 anak remaja Islam. Bila dia tengok saya, dia kata tu, ustaz tu yang masuk TV tu, ustaz tu. Dia kenal pedalaman sana. Tuan-tuan, anak remaja Islam di pedalaman sana, bila heboh kes memburuk-burukkan saya ni melalui benda yang kecil tadi ni, dia kata, ustaz, ini sengaja mau cari salah ustaz. Dia pun boleh beza di antara kesalahan besar ataupun kesalahan yang kita salah sebut sikit. Saya bukan salah sebut, saya kata Fir'aun tu beriman. Saya bukan salah sebut kata Fir'aun tu Nabi. Saya bukan salah sebut mengatakan satu benda yang sunat itu fardu. Salah convert kilometer je. Salah convert. Sengaja ambil, dicanangkan. Rupanya perancangan. Sengaja disusun dan dirancang untuk nampak besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zaman hari ni. No?